Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 2. Pada hari ini, saya, Cikgu Bukhari, akan mengajar murid-murid subjek pendidikan jasmani. Untuk hari ini, kita akan belajar unit 1, cabaran ruang. Dan tajuknya adalah teroka ruang. Adakah murid-murid sudah sedia? Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, untuk unit 1 cabaran ruang, standard kandungannya adalah 1.1 meneroka pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan, 2.1 mengaplikasikan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan, manakala standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.1.1 melakukan pergerakan keruan am yang telah ditetapkan. 1.1.2 melakukan pelbagai pergerakan yang meningkatkan kelajuan semasa bergerak. Baiklah murid-murid, apakah itu ruang? Ruang itu adalah satu kawasan untuk kita buat sesuatu pergerakan dalam keadaan yang selamat. Okey. Maksudnya dalam waktu kita melakukan sesi fizikal pendidikan jasmani, ruang yang kita nak buat aktiviti tu mestilah satu ruang yang sesuai untuk kita buat aktiviti dan juga selamat daripada sebarang bahaya. Contoh padang tu, contoh kalau kita buat aktiviti di padang, padang tu bebas daripada batu-batu yang tajam, tak ada kayu-kayu atau ranting yang berbahaya. Jadi untuk melakukan aktiviti PJ tu, ruang itu maksudnya kita perlukan kawasan yang sesuai dengan pergerakan kita nak buat dan selamat. Okey. Terdapat beberapa ciri-ciri ruang yang boleh kita lihat di skrin yang cikgu paparkan ini. Okey, pertama sekali kita tengok yang ini. Tinggi. Ruang itu mempunyai ketinggian. Okey, tinggi. Susah untuk kita capai ataupun kita terpaksa melompat untuk sampai ke ruang tersebut. Manakala yang kedua ini rendah. Rendah ni maksudnya ruang tu terlalu rendah ataupun rendah. Contoh rendah tu kita boleh bergerak sedikit dah boleh naik, ataupun rendah tu kita terpaksa menyusup ataupun perlu merangkak untuk melalui ruang itu. Yang ketiga, ruang itu luas. Luas tu kita boleh berlari sekuat hati kita, sepuas hati kita tanpa ada sebarang batasan. Contohnya padang yang luas. Sempit. Macam mana ruang yang sempit? Ruang sempit ni ada banyak halangan. Contoh dalam bandar, kita nak jogging di dalam bandar mestilah susah sebab ada kenderaan motor, bas, kereta, sempit. Okey, itu maksud sempit. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahamilah apakah maksud ruang yang kita bincangkan sekarang. Okey? Baiklah murid-murid. Murid-murid, cuba lihat pada gambar yang telah cikgu paparkan ini. Okey? Zarif dan rakan-rakan menyaksikan pertunjukan kasut roda. Mereka begitu teruja melihat para peserta melakukan pelbagai aksi. Baiklah kita lihat di sini. Ini Zarif dan rakan-rakan sekelasnya bersama cikgu pendidikan jasmani dilihat satu pertunjukan kasut roda. Okey, bermain kasut roda dia memang seronok kan, sebab dia banyak aksi bila kita buat laju, menyeronokkan kan. Tapi perlu ada kemahiran, kalau tak mendatangkan kecederaan ataupun bahaya pada awak. Okey, kita lihat pada permulaan stesen ini. Okey, pada stesen permulaan, pemain pertama ni dia menggelecek kon tu dengan kasut rodanya. Kemudian dia meluncur, dia naik ke atas, ke ruang atas. Kemudian dia akan menggelecek 3 kon pula. Menggelecek 3 kon, dia meluncur sekali lagi ke bawah. Kemudian untuk halangan terakhir sebelum sampai ke stesen penamat ni, dia perlu melompat bersama kasut rodanya. Jadi murid-murid, berdasarkan ciri-ciri ruang yang telah kita belajar tadi, boleh tak murid-murid beritahu cikgu, apakah ruang yang terlibat pada permulaan stesen ini? Okey, baiklah murid-murid. Ruang yang pertama yang terlibat pada stesen adalah sempit. Sempit tu maksudnya murid tu nak meluncur dengan kasut roda tu susah kan, sebab dia perlu meluncur melalui kon. Kalau dia tak kena cara, mungkin boleh terjatuh dan cedera. Baiklah. Kita lihat di sini. Dia nak meluncur naik ke atas. Apakah ciri-ciri ruang yang ada kat sini? Ya murid-murid, luas. Maknanya dia bebas, tak ada halangan kan. Dia boleh meluncur sekuat hati dia untuk sampai ke atas.
Baiklah murid-murid. Cuba lihat sekitar sini. Apakah ruang yang ciri-ciri ruang yang ada di sini? Ya murid-murid, tinggi. Maknanya kat sini kawasan yang rendah, dia akan meluncur dan naik ke kawasan yang lebih tinggi. Bagaimana pula di sini? Okey, di sini ciri ruang yang terlibat adalah rendah sebab murid yang ada kat atas akan meluncur turun ke bawah. Jadi dalam pertunjukan kursor roda ini kita dapat lihat pelbagai ciri-ciri ruang telah digunakan. Okay. Jika kita lihat gambar ini menunjukkan Zarif dan rakan-rakannya sedang meneroka ruang yang telah disediakan oleh cikgunya di sekolah. Okay, kita lihat di stesen pertama. Okay, lihat stesen pertama. Kawan Zarif ni sedang, apa awak nampak? Sedang berjalan. Ya, berjalan. Kemudian dia akan pergi kat tangga ni, dia buat apa? Akan menaiki tangga. Meneroka ruang sini. Okey, maknanya daripada kawasan rendah, dia menaiki tangga, dia akan jadi kawasan lebih tinggi. Baiklah murid-murid, selepas itu dia pergi ke mana? Dia akan bergerak ke sebelah kanan dan dia akan menuruni tangga. Dia akan daripada ruang yang tinggi, dia akan beralih ke ruang yang lebih rendah. Seterusnya, mereka akan bergerak ke stesen seterusnya. Di sini ada halangan. Ada 3 batang kayu yang telah diletakkan di atas kon. Mana kat sini murid yang telah sampai ke sini perlu merangkak. Merangkak ni ruang yang sempit. Tak boleh nak angkat badan dah, kita kena merangkak secara perlahan-lahan. Kalau kita tak berhati-hati, kayu itu akan jatuh. Okay, seterusnya, selepas melepasi halangan merangkak ni, murid tersebut akan naik anak tangga. Daripada ruang yang rendah, dia naik ke ruang yang lebih tinggi. Okay, gambar ni menunjukkan murid sedang apa? Ya, sedang mengimbang badan di atas kayu. Kalau nak mengimbang badan ni, teknik yang terbaik adalah kita perlu depakan tangan kita. Okay, depakan tangan kita dan betulkan langkah kita. Okay, supaya kita tidak mudah terjatuh. Okay, seterusnya, murid akan menuruni tangga daripada ruang atas, dia akan terus turun ke ruang bawah. Di kawasan ini, murid akan berlari. Dia akan berlari untuk sampai ke stesen penamat ini. Dia akan berlari. Berlari ni ruang yang luas, tak ada halangan kat sini. Jadi boleh berlari dengan selamat. Okay, untuk halangan terakhir, disediakan juga 3 batang kayu. Tetapi di sini murid boleh menyusup atau melompat. Okey, baiklah murid-murid. Apa beza menyusup dan melompat? Okey, kalau menyusup ni, kita perlu rapatkan dada kita ke lantai. Ke lantai dan gerakkan tangan dan kaki secara bersilang-seli. Kita menyusup. Okey, macam askar yang pergi perang tu, itulah menyusup kan. Yang tak nak bagi musuh nampak tu. Itulah menyusup. Okey. Macam mana pula dengan melompat? Ya, melompat tu macam contoh ni murid hijau ni, dia akan berlari, dia akan lompat sekali, lompat 2 kali dan lompat 3 kali. Macam acara sukan larian berpagar dan mereka akan sampai di garisan penamat. Jadi murid-murid, kalau kita tengok gambar ni, ada pelbagai ruang yang telah mereka lakukan. Jadi aktiviti ini baik untuk awak juga, untuk semua, sebab kita akan buat pelbagai aktiviti yang secara tak langsung boleh membantu pada awak untuk secara cergas. Okeylah. Cikgu telah sediakan uji minda. Tandakan betul pada ruang yang kamu senang bergerak. Kat sini kita kena perhatikan betul-betul. Di mana ruang yang kamu senang bergerak? Okay, baiklah kita lihat satu-satu. Okay, gambar A. Ada satu gelung rotan ataupun hula hoop. Ada 3 orang murid kat dalam kawasan tu. Okay. Mana seorang ni nak melompat. Yang ni nak berjalan. Yang ni berdiri saja. Jadi cikgu tanya murid-murid. Adakah kawasan ini senang untuk kamu bergerak? Yang pertama ini. Jadi kawasan ini susah untuk kamu bergerak. Okay, kalau susah, kamu pandakan apa murid-murid?
tandakan pangkah. Pangkah tu maksudnya kawasan ini susah untuk kamu bergerak. Kita nak yang tandakan red pada ruang yang kamu senang bergerak sahaja. Okey, kita lihat gambar B. Okey, B. Kita lihat murid yang berbaju merah sedang berlari di taman. Cikgu rasa ni taman ni sebab ada padang kat sebelah situ kan. Taman ke, di tepi tasik ke. Okey. Dia berlari, dia berseorangan berlari. Jadi, senang bergerak ke atau susah bergerak? Ya murid-murid. Kat sini kita senang bergerak. Sebab tak ada orang kat sini, dia nak berlari laju ke, nak berlari perlahan ke, tak ada masalah, tak ada halangan. Okey. Jadi kita tandakan betul. Cuba lihat gambar C pula. Okey, gambar C, kita lihat murid yang berbaju hijau sedang melakukan senaman. Sama ada regangan ataupun memanaskan badan ataupun cooling down, menyejukkan badan. Jadi kita tengok sini, ada tak murid-murid kat sekitarnya? Tak ada. Jadi dia boleh buat ruang yang luas ni, dia boleh buat macam-macam senaman yang boleh buat. Jadi tak ada masalah kan? Jadi kita tandakan betul. Okey, murid-murid. Gambar terakhir, gambar D. Gambar D ni, kita lihat ada halangan kat sini. Halangan 2 batang kayu yang diletakkan di atas kon. Okey, kita lihat murid yang berbaju kuning dan murid yang berbaju ungu, mereka buat aktiviti apa ni? Ya, dia buat aktiviti menyusup. Maknanya dia menyusup perlahan-lahan tanpa menjatuhkan batang kayu itu untuk melepasi halangan tersebut. Jadi kat sini, senang kamu bergerak ke ataupun kamu susah untuk bergerak? Ya. Sini kamu susah untuk bergerak. Sebab kamu terpaksa menyusup kan? Lambat, kena berhati-hati. Jadi kamu buat apa sini? Kamu pangkah. Sebab kamu sukar untuk bergerak. Okey, jadi inilah uji minda kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami ataupun membezakan ruang dan aktiviti yang boleh kita lakukan dalam sesuatu ruang itu. Sama ada ruang itu luas ataupun ruang itu sempit. Murid-murid, Cikgu Bukhari telah menyediakan beberapa aktiviti kendiri yang boleh awak cuba di rumah. Pastikan terdapat ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa yang mematikan awak untuk memastikan persekitaran sentiasa selamat dan awak tidak mudah tercedera. Antara aktiviti kendiri yang awak boleh cuba adalah berlari, berjalan, merangkak, menyusup, mengimbang. Okey, terdapat antaranya 5 jenis aktiviti kendiri yang boleh awak cuba. Murid-murid, Cikgu Bukhari telah sediakan 3 aktiviti yang sesuai untuk awak cuba di rumah pada waktu pandemik COVID-19 ini. Kerana kita semua tidak boleh keluar rumah kan? Jadi, aktiviti pertama yang sesuai untuk awak buat adalah menyusup di bawah kerusi. Pastikan ada ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa yang membantu awak ketika melakukan aktiviti-aktiviti ini. Okay, awak cuba menyusup di bawah kerusi. Adakah aktiviti itu senang untuk dilakukan ataupun sukar untuk dilakukan? Okay, yang kedua, awak boleh berjalan sekitar ruang rumah. Contohnya awak berjalan sekitar ruang tamu. Susah ataupun tidak awak berjalan tu. Ada banyak halangan ke tak? Ada banyak tak hiasan? Awak kena boleh berjalan cepat ke atau boleh berjalan lambat. Okey. Yang ketiga, awak boleh merangkak di bawah meja. Cari meja yang sesuai. Jika ada, awak boleh merangkak bawah meja. Adakah aktiviti ini senang untuk dilakukan ataupun sukar untuk dilakukan? Ingat murid-murid, sebelum buat aktiviti kendiri ini, pastikan, cikgu ulang ya, mesti ada ibu bapa ataupun orang dewasa yang lebih dewasa agar dapat memantau awak ketika melakukan aktiviti ini. Untuk tugasan pada minggu ini, cikgu berharap awak dapat lakukan sekurang-kurangnya 2 aktiviti berdasarkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Okey, sama ada awak nak buat aktiviti berlari, berjalan, merangkak, menyusup, mengimbang. Pilih 2 sahaja daripada aktiviti-aktiviti yang telah kita buat pada hari ini. Okey?
Seterusnya, minta bantuan ibu bapa atau keluarga kamu untuk mengambil gambar kamu. Ambil gambar je, tak perlu ambil video. Okey? Ambil gambar, satu aktiviti ambil gambar. Contoh awak berjalan. Okey, ambil aktiviti gambar tu. Lepas tu awak merangkak. Okey, ambil satu lagi gambar. Cukup 2 gambar saja. Okey, 2 gambar untuk 2 aktiviti. Ketiga, pastikan kawasan persekitaran selamat dan tidak berbahaya. Maksudnya, cuba tanya pendapat ibu bapa awak dulu ataupun ahli keluarga. Selamat tak awak nak buat aktiviti kawasan tu? Okey, pastikan tanya mereka yang lebih dewasa. Dan seterusnya, 2 gambar yang telah diambil itu awak gabungkan, minta bantuan ahli keluarga awak yang lebih pandai. Gabungkan jadi satu kopi gambar dan hantar ke pautan berikut. Okey, pautan ni di Google Form ni cikgu akan bagi link di bawah video ni dan nanti awak boleh klik je. Okey, dan boleh terus hantar. Okey, manakala untuk pentaksiran PBD, pentaksiran berdasarkan bilik darjah, okey, awak juga boleh klik Google Form yang sama untuk menjawab secara dalam talian. Okay, jadi bila awak klik di Google Form ni, akan keluar beberapa soalan kuis. Jadi awak boleh jawab di situ, cikgu akan dapat menilai sejauh manakah pemahaman awak pada hari ini yang telah awak belajar mengenai tajuk ruang ini. Okey, murid-murid, cikgu harap awak semua dapat memberikan jawapan yang terbaik dalam kuis yang cikgu sediakan ini. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai di penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap awak dapat memahami konsep ruang dan apakah aktiviti yang sesuai dilakukan di ruang yang luas, ruang yang sempit, ruang yang tinggi dan ruang yang rendah. Okey? Dan pastikan setiap aktiviti yang awak cuba lakukan itu persekitarannya adalah selamat dengan bantuan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa dalam keluarga awak. Okey, sekian sahaja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, patuhi SOP dan semoga kita semua kekal sihat sentiasa, insya-Allah.